Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada bhonline.com bertajuk Institusi Beraja ada hak menasihati lantikan jawatan penting. Kuasa dan peranan institusi beraja terutamanya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja pada peringkat persekutuan berkaitan lantikan jawatan penting negara dinyatakan dalam pelbagai peruntukan perlembagaan persekutuan. Kuasa dan peranan ini dimasukkan dalam perkelembagaan persekutuan atas ketegasan Raja yang menyampaikan hasrat dan kemahuan Baginda ketika proses gubahan perlembagaan persekutuan sekitar 1956 sehingga 1957. Pada peringkat gubahan perlembagaan persekutuan, terma lantikan Suruhanjaya Perlembagaan atau Suruhanjaya Raid yang dilantik atas perkenaan Majlis Raja-Raja antara lain menyatakan supaya Suruhanjaya berkenaan membuat cadangan untuk peruntukan perlembagaan menjamin kedudukan, kehormatan dan kemuliaan Raja Melayu. Berkenaan kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong serta Majlis Raja-Raja dalam hal pelantikan dan pemecatan jawatan penting negara, dapat dilihat banyak peruntukan dan peranan itu dilaksanakan dengan berbagai cara seperti berikut. Pertama, lantikan dibuat atas nasihat Perdana Menteri. Seperti kuasa melantik anggota Kabinet, Perkara 43, Peguam Negara, Perkara 145, melantik Timbalan Menteri, Perkara 43A, pelantikan jawatan khas dalam mana-mana Suruhanjaya, Perkara 144-3 dan 5-E. Peruntukan asal dalam lantikan Peguam Negara dibuat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Perkara ini dipindah pada tahun 1960 dan berkuat kuasa pada 1963. Kedua, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong membuat pelantikan dengan bertindak atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Sebagai contoh, proses melantik Ketua Audit Negara, Perkara 105. Ketiga, Baginda bertindak atas budi bicara tetapi selepas mempertimbangkan nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Cara ini adalah antara lain bagi tujuan pelantikan anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, Perkara 139 dan pelantikan anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Perkara 141A. Keempat, ada ketikanya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong membuat lantikan selepas berbincang dengan Majlis Raja-Raja, iaitu apabila Baginda membuat pelantikan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Perkara 144. Dalam pelantikan SPR, Baginda hendaklah mengambil perhatian mengenai peri mustahaknya diadakan Suruhanjaya yang mendapat kepercayaan awam. Jika dilihat peruntukan Perkara 114, tiada peranan Perdana Menteri atau Menteri berkaitan. Kelima, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melaksanakan pelantikan tanpa wujudnya peruntukan khusus yang berkaitan bertindak atas nasihat mana-mana pihak. Antara lain, kuasa berkenaan berkaitan pelantikan ahli lembaga penasihat untuk meninjau penahanan pencegahan Perkara 151, pelantikan senator bagi mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Perkara 45-1-AA dan melantik 40 orang senator, Perkara 45-2, begitu juga lantikan Panglima Angkatan Tentera, Perkara 137-3-C. Sementara itu, Majlis Raja-Raja melantik seorang wakil bagi Raja dan Majlis Angkatan Tentera di bawah Perkara 137-3-B. Selain pelantikan di atas, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menetapkan sebagai jawatan khas iaitu jawatan Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara serta jawatan lain dalam pasukan polis yang difikirkan Baginda sebagai sama atau lebih tinggi. Baginda membuat lantikan jawatan khas ini atas Syur Suruhanjaya Pasukan Polis SPP. Sebelum bertindak atas Syur SPP, Baginda hendaklah menimbang nasihat Perdana Menteri dan boleh merujukkan Syur sekali lagi kepada Suruhanjaya untuk ditimbangkan semula. Walau apapun peruntukan yang ada, selepas melalui tafsiran dan pindaan perlembagaan, fakta sejarah menegaskan bahawa Raja menentang draft perlembagaan dibuat Suruhanjaya Raid. Draft berkenaan mempunyai had mengenai kuasa perlembagaan Raja serta fungsi Majlis Raja-Raja dan kuasa berkaitan kewangan yang terhad kepada kerajaan negeri. Teguran dan ketegasan Raja mengenai perkara ini kelihatan jelas pada peringkat jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan bagi mengkaji draft perlembagaan disediakan Suruhanjaya Raid. Selepas mencapai kemerdekaan, perwakilan dalam Parlimen dipilih secara total menerusi pilihan raya, maka parameter Raja berperlembagaan perlu ditetapkan dalam Perlembagaan Merdeka 1957. Raja pada ketika itu menjangkakan kuasa perlembagaan lebih besar daripada apa yang ada pada pandangan Parti Perikatan dan Suruhanjaya Raid sendiri.
Raja memberikan tentangan bersungguh-sungguh terhadap usaha mengurangkan kuasa baginda. Selepas bersusah payah menegaskan kuasa baginda pada peringkat jawatan kuasa kerja, Raja berjaya menegaskan kuasa lebih besar dan fungsi lebih penting berbanding cadangan atau drafts dibuat Suruhanjaya Raid. Antara berjaya dipertahankan Raja dalam hal ahwal pentadbiran negara ialah berkenaan lantikan Hakim Mahkamah Agung, lantikan pengerusi Suruhanjaya penting seperti SPR, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dan ASPP. Ketika itu, Suruhanjaya Raid dan Wakil Parti Perikatan berpandangan pembabitan Raja dalam pelantikan ini menjadikan Raja terbabit dalam politik dan tidak dipersetujui Suruhanjaya Raid dan juga Parti Perikatan. Namun, atas ketegasan Raja, jawatan kuasa kerja membuat pindaan pada bahagian IV, draft atau cadangan perlembagaan disediakan Suruhanjaya Raid. Pindaan itu membuat peruntukan khusus mengenai Majlis Raja-Raja dalam perkara 38. Jawatan kuasa kerja juga bersetuju bahawa perkara 38 hendaklah memperuntukkan supaya Majlis Raja-Raja hendaklah dibentuk dan dirundingi secara rasmi dalam pelantikan keahlian penting Suruhanjaya seperti SPR dan SPP serta pelantikan hakim di Mahkamah Agung. Ini kejayaan Raja ketika gubalan perlembagaan berkenaan dan kini. Perkara ini dinyatakan dalam perkara 38-6-B bahawa Majlis Raja-Raja bertindak menurut budi bicara untuk memberikan nasihat mengenai apa-apa pelantikan. Jika diperhatikan, jarang sekali dibicarakan mengenai hak Majlis Raja-Raja untuk memberikan nasihat mengenai lantikan jawatan penting. Apa yang sering kedengaran ialah Raja semuanya bertindak atas nasihat. Namun, sekiranya diperhati dengan mendalam, sejarah dan juga peruntukan perlembagaan persekutuan, hak Majlis Raja-Raja juga hendaklah diperjelaskan kepada khalayak, supaya konsep Raja berperlembagaan kita difahami dan diamalkan menurut hasrat peruntukan perlembagaan persekutuan yang telah dihasilkan dengan perkenaan Raja juga. Artikel ini telah ditulis oleh seorang penulis iaitu pakar perlembagaan dan penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM, iaitu ditulis oleh Profesor Dr. Samrahayu A. Aziz. Daulat Tuanku, kita berdoa semoga Raja-Raja Melayu terus dipertahankan kedaulatannya dan kita terus menyokong kedaulatan Raja-Raja Melayu di Malaysia. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita-berita akan datang. Daulat Tuanku.